Maka malam ni alhamdulillah amba dijemput untuk nak cerita sikit sebanyak tentang dengan hal keadaan anak yatim. Iaitu tentang anak yatim. Jadi alhamdulillah kesempatan baik yang Allah Taala bagi kepada kita semua di malam ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian, hadirin hadirat muslimin muslimat yang sama-sama ambil bahagian malam ni walaupun hujan. Ni hujan kita malam ni tapi orang kita ni ramai malam ni. Berderu-deru kaum ibu, kaum bapa untuk nak dengar sikit sebanyak tentang hal anak yatim. Untuk nak dengar ingin nak ceritalah lebih kurang hal keadaan anak yatim. Jadi kita telah maklum bahawasanya kita hidup di dunia ni. Kita hidup di dunia ni nak royak kata tak sunyi daripada adanya kekurangan bagi keluarga itu bila kematian pak. Bila kematian pak ada juga kematian ibu. Tapi yang kita nak cerita malam ni anak yatim. Jadi anak yatim ni kita sedia maklum bahawasanya bila dalam keluarga ni bila mati dah ayah dia. Mati dah bapak dia. Jadi dalam keluarga ni tak ada lah orang nak caranya. Kerana bapak ni sebagai orang yang bertanggungjawab asasi di dalam rumah tangga. Orang siapa panggil kata pu pokrong. Pu pokrong. Tanggungjawab besar di dalam keluarga. Malam ni kita nak cerita sikit sebanyak perkara-perkara yang bersangkut paut dengan iaitu kematian, bila kematian ayah di dalam rumah tangga. Kerana ayah ni merupakan peranan besar sekali di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga ni ayah lah. Sebagai peranan besar sekali untuk nak jagakan semua ahli dia. Kerana pun Nabi dah royak dah. Nabi royak dah. Nabi royak telah maklum bahawa bila dah kematian orang tua dah, ayah ke ayah apa? Kerana orang yang bertanggungjawab di dalam Islam ni sebagaimana Nabi duk cerita dalam hadis dia, ialah tok lelaki lah sebagai tanggungjawab. Tok lelaki ni sebagai tanggungjawab. Kerana dalam hadis Nabi kata kena warrajulu ra'in fi ahlihi. Orang jantan lah sebagai tuan di dalam rakyat dia. Wa mas'ulun 'an ra'iyatih. Dia akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia, bini dia, anak dia. Tu Nabi kata orang jantan, tu lelaki lah kita. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Orang tino ni sebagai tanggungjawab di dalam rumah dia. Di dalam kawasan rumah saat itu orang tino lah tanggungjawab. Bertanggungjawabnya. Tu. Maka orang tino ni Nabi kata wa mas'ulun 'an ra'iyatiha. Dia kena bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Gapo katik di dalam rumah dia saat itu yang dia kena padu, iaitu kerjaan orang tino. Kita panggil kata bining. Bining ni lah panggil yang kena bertanggungjawab di dalam rumah saning tu. Di dalam rumah ni bining. Secara keseluruhan serumah saning tu tok lelaki. Tok lelaki noyak tu. Tok lelaki. Jadi tok lelaki ni dia orang tanggungjawab umum. Kalau kita panggil kat presiden dia ataupun raja di dalam keluarga ialah tok lelaki. Bining ni dia jaga dalam kota. Duk jaga dalam kota tu. Bining lah yang mengaturkan dalam rumah satu-satu. Tu. Nak basuh kain ke, nak basuh baju ke,
nak menanak ke, nak menyayu ke, hak tu bahagia ialah bahagia orang tino. Hani pada asal nak ayat kata. Pada asalnya lagu tu. Pada asalnya lagu tu. Tapi bilalah ketua umum tu dah meninggal dunia dah. Bila raja tu tak ada dah dalam satu-satu negeri, jadi anak rakyat dia ni sansara. Anak rakyat dia ni nak rakyat kata kecewa. Anak rakyat dia ni susah dalam kehidupan. Tu siapa dia nak bela pula? Ni terhenti di atas wali-wali yang bertanggungjawab. Dimakialah kita keluarga ni bila tok lelaki mati. Bila tok lelaki mati, hasil tu duduk di wali-wali kena jaga. Bukan mek dia. Hak sebenar dalam rumah tangga ni bukan mek dia. Wali dia. Siapa pula lepas pada pak dia tu siapa dia akan menanggung wali pula. Maka dia moning lah akan bertanggungjawabnya dengan anak-anak saat ni. Tu. Dengan anak-anak saat ni tu, maka wali lah orang tanggungjawabnya. Orang yang bertanggungjawabnya ialah wali. Tu. Maka di hari ni banyak 100 tempat ada anak yatim. Ada 100 tempat ada anak yatim. Ada anak yatim. Tak kira di kampung Ning ke, atau di kampung lain-lain lagi ke, ataupun kita di negeri Ning ke, ataupun di negeri lain ke, ada berlaku. Di Malaysia pun ada, di Brunei pun ada, di Indonesia pun ada, di negeri Arab pun ada masalah anak yatim ni. Tapi yang jadi masalah hari ni nya, bilalah keluarga saat itu ada kesusahan. Bilalah keluarga tu menipu bala, menipu kesusahan. Bila pak meninggal dah, seorang ibu ni uzur, seorang ibu ni tarak susahnya, siapa dia nak cara pula benda tu? Hasil itulah nak hayat atas hari ni banyak keadaan di hari ni, suasana di sini ke di sana ke tak ada kira. Nak royak tu ke apa? Nak royak tu tak ada orang cara. Tak ada orang cara. Di sinilah banyak di hari ni timbulnya ungkon. Persatuan, pertubuhan untuk cara ke anak yatim. Bagaimana kita telah maklum bahawa hak telah lepas dah kita tengok di antaranya Oboto sendiri. Oboto saat itu ambil tugas untuk nak tolongkan anak-anak yatim di dalam tambun dia. Tu hak kita duk rasa, hak kita duk tengok dah. Ada setengah tu masjid guna tabung-tabung masjid untuk nak batukan anak-anak yatim yang ada di dalam kampung. Tu ibu-ibu, ayah-ayah serumah, hadirin hadirat sidang penonton sekalian. Itulah keadaan kita hidup di hari ini. Nak royak tu keadaan anak yatim lagu itulah. Tu keadaan anak yatim lagu itulah. Bila keadaan anak yatim lagu tu panggil seolah kata tanggungjawab beban ni puak kita ni. Yang mana setengah orang saat ni tu, dia nak kelebihan untuk nak cara anak yatim. Kerana anak yatim ni nak royak atau kelebihan besar anak yatim. Besar setara mana nak taruh anak yatim ni? Besar setara mana orang cara anak yatim, orang pera anak yatim? Besar. Tak ada arah nak royak. Kerana sehingga Nabi sendiri satu hari dia naik sarah. Dia naik sarah di atas mimbar di Madinah. Dia naik di atas mimbar di Madinah, Masjid Madinah. Nabi naik di atas, Nabi pun akik jari. Nabi isyarat dengan jari. Nabi kata, aku. Nabi kata, aku.
wa kafilul yatim, aku dan orang cara anak yatim, fil jannati, apa dia nak masuk syurga caralah kita tolong pera dia, tolong cara ke dia. Nabi kata orang ni akan duduk sekali dengan aku dalam syurga esok. Hani nak ayat kata lebih tak lebih. Ni lebih tak lebih orang cara ke anak yatim. Sebab tu hari ni besar. Besar. Orang cara anak yatim ni besar sekali tak ada dah. Sebab tu di sini adanya apa panggil anak yatim. Adanya orang duk padu kepada anak yatim. Walau orang lain tak padu tapi dia padu. Dia usaha. Dia pisah dengan hati dia ikhlas, tak ada apa pawah gapo. Tidak ada gaji sekau pun. Tapi dia ikhlas hati dia cara anak yatim. Hani ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni nak royak kata, kalau kamu nak kecek mudah-mudah kat siapa dia nak masuk syurga, jagalah anak yatim. Anak yatim hak sesak-sesak tu lah. Ya ada juga anak yatim hak kaya. Anak yatim hak kaya tu tak kisahlah. Pok dia mati tinggal duit juta-juta, hak tu tak payah tu. Hak tu tak cara pun tak apa. We make dia cara, we waris dia cara ya. Hak hari ni masalah anak yatim yang kurang kemampuan. Yang tidak ada kemampuan untuk nak hidup. Susah anak yatim ni. Geno Nabi kata gitu. Ana wa kafilul yatim. Aku dan anak yatim, aku dan orang cara ke anak yatim fil jannati, di dalam syurga. Nabi kata. Hani siapa-siapa dia nak masuk syurga nak ayat caralah. Caralah anak yatim seboleh-bolehnya dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni kena cara anak yatim. Sebab itulah kita di malam ni amo nak cerita, amo nak royak ni kelebihan orang cara anak yatim. Sebab tu di hari ni siapa dia orang duk baris sedepan untuk cara anak yatim, orang ni okat masuk syurga, duk sekali dengan Nabi. Bukan masuk syurga saja, duk sekali dengan Nabi. Hani kelebihan nak ayat orang cara anak yatim. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu besar kita ni. Besar deh. Besar nak ayat tu. Sebab itulah kita kena usaha sedaya upaya. Baik oboto, baik tu imi, baik tu nebe, kena pakak sorak lah. Kena pakak sorak dalam kampung kita nak buat geno, kita nak jadi hidup benda ni. Kerana anak yatim ni kita tahu belaka dah. Kerana anak yatim ni kita tahu belaka dah. Anak yatim ni tak ada tempat bermanja. Anak yatim tak ada nak curah perasaan ke siapa dia. Bila dia susah, dia nak teriak. Bila dia susah, dia nak menangis. Bila dia susah, dia nak minta duit, tak ada nak minta mana dia. Tak serupa dengan anak-anak orang yang ada ayah. Hari raya dia minta. Hari raya dia tengok budak-budak lain makan aiskrim. Hari raya dia tengok budak-budak lain pakai baju baru, kasut baru, selipar baru. Tapi dia tak ada. Tak ada dia. Hidup hari-hari derita, tak ada duit nak makan. Hani orang susah nak royak anak yatim yang susah. Sebab Nabi dia tahu boleh royak. Kerana dia sendiri yatim piatu Nabi kita. Nabi kita ni yatim piatu Nabi kita. Sejak daripada lahir nak ayat tak ayah tak ada dah. Tubik pah daripada perut ibu tu tak ada ayah dah Nabi kita. Orang lain dia tengok juga ayah dia sebentar. Dia kenal juga ayah dia sebentar. Tapi Nabi kita tak ada boleh tengok sikit habuk. Aminah melahirkan Nabi kita. Aminah bersalin ke Nabi kita. Allah dalam keadaan Nabi kita nak ayat kata tak kenal ayah hak mana. Tak boleh nak sebut ayah hak mana. Hanya Aminah dia royak kata Muhammad, ayahmu tu nama Abdullah. Ayahmu tu nama Abdullah Muhammad. Tu gitu ya. Zaman dulu tak ada muka gambar.
Tak ada muka gambar gapo. Jadi tak boleh tengoklah Nabi kita, ayah dia. Tak kenal Abdullah ni orang lagu mana. Tak kenal Abdullah ni orang lagu mana. Tu nak royak kata apa ni? Nak royak kata tu Nabi kita yatim piatu. Yatim piatu. Tu. Yatim piatu. Bila Aminah ambil pera dia, ibu dia, siapa umur ni tahun Aminah mati pula. Aminah mati, umur Nabi ni tahun. Mama dia mati pula. Bila mama dia mati dah, Tok Cik dia ambil pera. Abdul Muttalib ambil pera. Ambil pera dah 2 tahun. Mati Tok Cik pula. Hani Nabi kita nak ayat kata, umur 8 tahun tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada Tok Cik. Sebab tu Nabi dia faham benar dengan anak yatim. Tapi Nabi kita tak pernah menangis. Nabi kita tak pernah dia teriak. Walaupun dia tak habis-habis susah, tak ada orang nak cerita Nabi kita. Hani keadaan Nabi kita nak ayat kata di masa dia kecil. Sebab tu anak yatim ni, Allahu Akbar, apa panggil kemoncok dalam hidup kita. Kemoncok dalam hidup kita, iaitu orang cara kepada anak yatim. Walau bukan anak kita, bukan waris kita, bukan cucu kita, tapi nak ayat kata kita bantu anak yatim. Kita ni bantu anak yatim. Kita ni tolong anak yatim. Kita beri duit kepada anak yatim. Maka keadaan kita lagi akan datang. Nak royak kata, itulah ganjaran atau kelebihan orang jaga anak yatim. Sebab tu bilalah kita pergi buat huduh ke anak yatim, kita curi makan harta anak yatim, dah lah dia tak ada pak dah, tak ada orang jaga dah, kita pun selalulah tipu dia. Harta dia ada sikit sebanyak, kita tipu dia. Allah, Nabi kata di pada masa esok, orang ni perut boyak, ular dan kala duduk dalam perut. Api-api neraka duduk dalam perut noyak tu. Tu bila kita berada di akhirat esok. Sebab apa orang ni? Sebab dia makan harta anak yatim. Hani ibu-ibu, ayah-ayah noyak tu. Bahaya besar, badai besar. Badai besar nak ayat kata. Orang tipu anak yatim, orang makan anak yatim. Sebab tu ingat molek. Ingat molek nak ayat tu. Ingat molek kena. Orang yang ada anak yatim ni jaga molek. Lebih lagi moci-moci semua kaum ibu ni. Bila tok lelaki kita mati dah, tak ada dah tok lelaki kita pera dah anak kita ni. Sebenarnya bukan mak dah pera. Tapi wali tu dia kena peranya. Tu. Dah wali tu kena pera. Tapi waliknya mak nak peranya. Mek dia tu. Bila dia kaya saat ni tu, dia ada harta. Ibu yang duk pera dia ni, ibu yang duk pera dia saat ni, jangan dak ambil kosih harta anak yatim. Jangan dak ambil sesuka hati. Jangan dak ambil tanpa kira, tak leh. Takut pergi makan hak tak sepatut dengan kita, kita makan harta anak yatim secara zalim. Ni banyak hamba dah tengok. Bila tok lelaki mati, bini pera anak. Bila bini pera anak, bini bujang. Bila bini bujang, harta anak yatim banyak. Pak dia tinggal kereta gudang berapa, rumah pitu berapa, duit lecanakan berapa, hak anak yatim ingat molek orang tina. Jangan dah ambil sesuka kita. Kita nak beli kakak mah, kau nak beli kereta baru, kau nak beli motor baru, jangan sama sekali. Bila harta anak yatim, melainkan harta kita cari dengan ayah dia. Belah dua, ambil hak kita sebelah, wi kepada anak sebelah. Bagi sako.
Kalau tak lagu tu duk makan harta anak yatim ingat molek. Duk makan bara-bara api di akhirat esok. Orang ni tak jumpa dengan syurga dah. Orang ni tak jumpa dengan syurga dah. Ha tu sebab itulah hak anak yatim ni nak ayat tu teruk. Ha teruk sekali. Patut anak yatim nak ayat tu Tuhan wi keberkatan. Tuhan wi keberkatan kepada dia. Tuhan beri keberkatan ke dia anak yatim ni. Dalam satu hadis Nabi, Nabi kata kena, siapa dia jumpa dengan anak yatim, siapa dia gosok kepala anak yatim, siapa dia gosok kepala anak yatim, Tuhan beri jadi penawar besar orang itu. Tuhan akan pelembut hati orang yang gosok kepala anak yatim. Hani nak ayat kata bukan biasa anak yatim. Sebab tu hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Jadi anak yatim ni penawar besar. Penawar besar. Kita dah jumpa anak yatim, kita gosok kepala dia. Tak kira hak tina ke hak jatuh, kita gosok. Tuhan wi pelembut hati kita dengan agama. Tuhan pelembut hati kita dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Tak jadi keras perut kita. Ha ni nak royak apa? Nak royak kata besar tak besar anak yatim. Ha tu besar tak besar anak yatim. Sebab tu di dalam satu hadis Nabi royak, di dalam satu hadis yang Nabi duk cerita tentang Nabi kata 4 golongan tak masuk syurga. 4 golongan manusia Nabi kata tak masuk syurga. Pak golongan manusia tak masuk syurga Nabi kata. Nabi kata arba'atu nafarin. Duk dia Cina weh. Mari ambil anak biar duk kuning ni weh. Duk dia. Nabi kata arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala. Ada 4 golongan manusia haqqun 'ala Allah Ta'ala, hak bagi Allah Ta'ala, alla yudkhilahumul jannata, bahawa Tuhan tak wi masuk syurga, bahawa Tuhan tak wi masuk syurga, wala yuziqa na'imaha, wala yuziqahum na'imaha, dan Tuhan tak wi rasa kecak nikmat-nikmat syurga. Hani Nabi dia royak dalam hadis dia. Nabi kata ada 4 golongan manusia ni Tuhan tak wi masuk syurga, dan Tuhan tak wi kecak nikmat syurga. Tu Tuhan tak wi kecak nikmat syurga. Maksudnya syurga tak boleh masuk, tak boleh rasa nikmat-nikmat syurga di mulut dia, di tubuh badan dia, organing ni. Maka Nabi katalah, siapa dia 4 golongan ni, 4 golongan manusia yang tak boleh masuk syurga ni, apa nama? Nabi royak satu persatu. Yang pertama Nabi kata mudminu khamrin.
mudminu khamrin. Nabi kata hak mula-mula ialah orang yang mengekali mabuk. Orang yang mengekali mabuk. Orang ni mabuk semua. Siapa dia? Tak ada kira siapa dia. Orang ni Nabi kata tak masuk syurga, tak masuk syurga. Orang yang mabuk semua. Orang ni ketung semua. Orang ni yaba semua. Orang ni soleng semua. Nak rakyat kata orang ni tak berhak masuk syurga Allah Ta'ala. Tak berhak masuk syurga Allah Ta'ala. Hatu nak rakyat kata Nabi rakyat. Hak mula-mula Nabi kata tak masuk syurganya orang mabuk semua. Orang mabuk semua. Orang mabuk semua tak masuk syurga. Yang kedua Nabi kata wa aklur riba. Yang kedua tak masuk syurga juga orang yang makan riba. Orang yang makan riba. Hani orang tak bahu dengan syurga. Noyak tu. Orang yang tak bahu dengan syurga. Dia tak boleh masuk syurga, lagi pula dia tak boleh kecak nikmat-nikmat syurga. Siapa dia tu? Orang yang makan riba. Ni. Orang kerja dengan riba, orang makan riba. Wa aklur riba. Orang makan riba. Lagu mana makan riba weh? Kita ada duit. Kita ada duit. Kita mau bayar lebih. Kita royak kata siapa dia nak beretai duitku 100,000. Pergi bayar esok 120,000. Maka 20,000 tu panggil riba. Kita makan 20,000 tu kita panggil makan riba. Orang ni tak masuk syurga juga. Ingat molek. Tu keadaan kita lagi ke datang. Tu keadaan kita lagi ke datang. Keadaan kita lagi ke datang lagu tu lah. Yang ketiganya Nabi kata gapo? Wa aklu malil yatimi zulman. Wa aklu malil yatimi zulman. Nabi kata yang ketiganya tak masuk syurga ialah orang makan harta anak yatim dengan secara zalim. Secara zalim. Lagu mana secara zalim? Yang ni dia ambil tipu anak yatim. Moga budak ni kecil lagi ke? Dia pun ambil tak tahu berapa. Curi harta anak yatim. Ambil susu harta anak yatim. Moga budak kecil lagi tak kira dah. Ambil buat beli mutu ke. Walau mek dia sekalipun. Mek dia ada cara ke anak yatim tadi. Anak dia tu. Sekalipun masuk neraka, Nabi kata, nak ayat kata, tak boleh kecak nikmat syurga. Ingat molek ni. Hani nak ayat benda besar. Di sebalik anak yatim kalau ada cara masuk syurga. Siapa dia cara anak yatim masuk syurga?
Siapa dia tipu anak yatim masuk neraka Rasulullah dalam syurga esok. Tapi kalau orang ni tipu anak yatim, makan harta anak yatim, tipu harta anak yatim, akan terjun ke dalam neraka lagi akan datang. Akan terjun di dalam neraka lagi akan datang. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata besar. Nah, besar nak ayat kata buku tentang anak yatim ni. Sebab tu kita kena jaga sangat-sangat. Kita kena jaga sangat. Lebih lagi budak. Lebih lagi budak. Tak ada kira lah. Kerana gapo Nabi, kerana gapo Islam ni. Jadi Islam ni nak ayat kata suruh jaga molek-molek. Tak kira lah anak yatim kau bukan anak yatim kau. Dengan secara umumnya jaga wi molek. Kerana anak ni panggil cahaya mata kita. Qurratu a'yun. Penyejuk mata, penyejuk hati. Anak ni, budak ni, sama ada yatim atau tak yatim tak ada kira lah. Islam menitik berat suruh kita cara wi molek budak ni. Kerana Nabi royak sendiri dah. Nak jadi anak yang soleh. Nak jadi anak yang soleh. Tu. Bila anak kita jadi anak soleh, kita dalam kubur esok nak ayat kata seni. Gena tu. Kerana anak soleh ni anak sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Kerana anak yang soleh ni, kerana anak yang soleh ni, Nabi pesan benar-benar. Kerana anak soleh ni lah panggil anak yang berdoa kepada ibu bapa semua. Sebab tu dalam Quran Tuhan menitik berat. Suruh anak ni taat pada, suruh anak ni cara kepada dua ibu bapa. Bila tu? Bila dia besar esok. Di masa dia kecil kita cara molek. Di masa dia kecil kita jaga dia. Di masa dia kecil kita wi sekolah dia. Masa dia kecil kita mengajar dia. Masa dia kecil kita wi makan ni pakaian ke dia. Bila dia besar esok jadi anak yang soleh. Maka bila jadi anak yang soleh, Allah pahala tak ada nak royak lah. Dalam hadis Nabi kata pahala tak berada. Anak yang soleh yang sentiasa doa kepada kita, kepada dua ibu bapa. Sebab tu Tuhan pesan benar-benar kepada ibu bapa mung dululah orang bela mung. Bila mung tubik ke alam dunia dah, ibu bapa mung lah duk mengasuh mung, duk suap nasi mung, duk cara ke mung, duk dakak kilik mung. Cara dua ibu bapa. Hani nak ayat ni. Tu. Tuhan menit kerana anak saat ni tu kena bayar hutang budi kepada dua ibu bapa. Kena bayar hutang budi kepada dua ibu bapa. Kerana dia lama dah duk mengasuhmu. Kerana dia lama dah duk suap nasimu.
Hatu yang ketiga. Yang ketiga Nabi royaknya orang yang tak masuk syurganya ialah orang makan harta anak yatim secara zalim. Orang makan harta anak yatim secara zalim. Orang tu tak berhak masuk syurga Allah Ta'ala. Orang ni tak masuk syurga Allah Ta'ala. Yang keempatnya gapo nama weh? Yang keempatnya tak lain tak bukan Nabi kata wal aquli walidayhi, anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Nabi kata orang tak masuk syurga juga siapa dia? Yang keempatnya anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Maka anak yang deraka dua ibu bapa ni anak yang tak berhak masuk syurga Allah Ta'ala. Anak mana yang deraka dua ibu bapa boleh cedek dah belai-belai dalam neraka. Hani ingat molek ibu-ibu, ayah-ayah. Kita hidup di hari ni banyak sekali anak deraka dua ibu bapa. Hari ni banyak sekali anak-anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Yang mana kita maklum, yang mana kita tahu. Nah, siapa setengah orang ni siapa bunuh mak pun ada. Siapa tepak, siapa jek mak pun ada. Siapa tapa mek pun ada. Banyak di hari ni anak-anak deraka dua ibu bapa. Ingat molek siapa dia yang deraka dua ibu bapa. Orang ni bukan ahli syurga Allah Ta'ala. Orang ni akan terjun ke dalam neraka Allah Ta'ala lagi akan datang. Dia boleh tengok, dia boleh rasa lagi akan datang. Banyak lagi yang Nabi dah cerita. Orang-orang yang orang deraka kepada dua ibu bapa. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata, besar di dalam Islam ni menitik berat. Ni 4 golongan manusia yang Nabi dah cerita. Orang tak masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Orang tak masuk syurga Allah Ta'ala. Hani nak ayat tu. Sebab itulah hari ni nak ayat tu besar sekali. Kita kena ambil padu. Ambil padu dengan anak-anak yatim. Kerana anak yatim ni tak ada kemudi. Tak ada kemudi nak ayat tu. Ada orang nak muat dalam perahu, dalam kapal. Untuk nak isi, nak dia ni jadi insan yang sempurna. Nak jadi manusia yang berguna. Maka anak yatim ni juga. Anak yatim ni juga nak ayat kata. Orang panggil apa? Hanyut. Dengan puak isak rokok, ya isak rokok, anak yatim. Jumpa dengan puak tak semaya, dia tak semaya. Hani keadaan anak yatim tidak ada tempat yang nak mengadu nasib. Sebab itulah kita kena cara sangat-sangat kepada anak yatim. Kita kena padu benar-benar kepada anak yatim. Kerana nak dia jadi anak yang soleh. Bukan dia saja dak. Kita orang sekapung pun boleh tupai sebab tu. Aci boleh kita kena sangga dia hingga sampai dia ngaji Quran habis. Ngaji sekolah tahfiz habis 30 juz. Dia akan jadi guna dalam kampung semua. Hani perlu kepada kita susung di hari ini. Perlu kepada kita susung dalam hidup dia. Kerana dia tidak ada ayah dah. Ada setengah budak ni yatim piatu, amak pun tak ada. Ayah tak ada, ibu pun tak ada. Ada setengah-setengah keluarga nak ayat susah. Hani lebih lagi ibu-ibu nak ayat tu. Kita kena jaga. Kalau tak jaga lagu tu, kita tak akan sapa.
Tak siapa mutlamak hidup dia dan hidup kita. Kita hari ni dia cari syurga Allah Ta'ala. Kita hidup hari-hari ini kita bimbang takut tak masuk syurga. Bimbang takut kita masuk neraka Allah Ta'ala. Maka di antara jalan je nak bawa kita pergi ke syurga Allah Ta'ala, caralah kepada anak yatim. Tolonglah anak yatim. Builah sumenge-sumenge kepada anak yatim untuk dia hidup. Kerana dia tak ada ayah, tak ada cik dah. Hani nak ayat besar sekali di dalam Islam. Ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Tengok Nabi kita lah. Contoh dan tauladan kepada kita Nabi kita. Nabi nak ayat tu hidup sendiri, hidup sorang-sorang. Tapi Nabi tak pernah nak ayat tu mengadu nasib dia. Nabi tak pernah menangis. Tak pernah kecewa dalam hidup dia. Dia apa ni? Dia lawan terus. Dia sabar terus. Dia menepala. Orang yang Allah Ta'ala cinta besar sekali kepada Nabi Muhammad. Hani ingat ibu-ibu tak ada dah. Hari ni kita kena cari jalan untuk Allah Ta'ala redha. Nak macam mana Allah Ta'ala sayang kepada kita. Sebab kita terjauhlah daripada segala maksiat-maksiat. Kita jauhlah daripada segala apa saja yang Allah Ta'ala tak keni. Jauh daripada perbalahan. Jauh daripada perpecahan. Jauh daripada hasad dengki. Karena kita nak menuju ke arah, kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata, amba demo supaya. Nah, amba tuan-tuan semua ni supaya. Karena kita sehala saja yang kita nak pergi lagi ke datang. Iaitu kita nak pergi duduk singgah di alam kubur. Yang mana kita kenal kata alam barzakh. Situlah perhimpunan kita. Di situlah kampung kita. Di situlah tempat duduk kita sementara nak pergi ke lain. Singgah sebentar. Untuk nak buat persiapan nak pergi ke sekali perlu sekali kebaikan dan ganjaran yang baik. Maka di antara amalan yang baik sekali apa? Kita bantukan anak-anak yatim, walaupun bukan anak kita, walaupun bukan cucu kita. Hani nak ayat kata, jangan gaduh mundur. Jangan gaduh undur punggung. Jangan berasa lemah. Kita bimbinglah anak-anak yatim yang ada dalam kampung kita. Hani pada ibu-ibu kita yang kita ada duit piti sikit sebanyak. Kita ada makan ni ke apa? Di dekat-dekat nak puasa, dekat-dekat nak raya. Dekat-dekat nak puasa, dekat-dekat nak raya. Kita pergi halalah kepada anak yatim. Duit piti sekut dua untuk dia beli. Untuk dia nak beli di bulan Ramadan. Untuk dia nak buat makan di bulan Ramadan. Kerana dia tak ada ayah dah. Dia tak ada ayah dah. Kalau dia teriak pun tak nak panggil apa lagi ayah dia tak ada. Kalau dia menangis, dia teriak. Dia nak panggil siapa dia. Kerana cik dia tak ada, awal dia tak ada dah. Dia tidur dekat bata nak ayat kata. Tak ada orang tua nak ayat kata. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, anak yatim. Tu nasib anak yatim. Tak nak kira anak siapa. Sebab tu pahala besar sekali. Pahala besar sekali. Kita sebagai jadi manusia orang Islam yang beriman penuh kepada Allah Ta'ala. Hani, marilah kita sama-sama. Sama-sama kita cari jalan untuk nak menghidupkan macam mana anak-anak yatim kita dalam kampung. Ini tanggungjawab kita bersama noya. Lebih-lebih lagi puak tutup. Lebih-lebih lagi orang yang ternama. Orang yang
diwakilkan sebagai pemimpin di dalam kampung. Baik tu Imam, tu Khatib, tu Bilal dan kanak-kamakan semua. Dan juga tu Nebe, Pucuai, Corobo, Poroso. Juga tu Kemene, Pucuai, Corobo, Poroso dia. Atau pun Nayuk Oboto. Yang mana ada nguk peraman sikit sebanyak. Bagilah kepada anak-anak yatim di dalam kawasan taluk dia. Satu tambun. Hani nak ayat tu besar-besar. Masa kita ada tameneng ni lah kita boleh curahkan segala-gala keperluan rakyat. Teka kita ada tameneng lah kita boleh tolong orang. Teka kita ada tameneng ni lah kita boleh tolong anak-anak yatim. Esok hari kita berada dalam kubur. Esok hari kita berada di pada masa. Esok hari kita berada di titik siratal mustaqim. Siapa yang nak bela kita nak menuju ke syurga Allah Ta'ala? Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat. Tak ada dalam kehidupan kita selain daripada ridha Allah. Allahu wa biridhal walidain. Hani nak ayat tu pocik pangah semua di malam ni. Nah, pocik pangah semua di malam ni kadang gini lah. Sebab tu Tuhan pilih kita di malam ni. Untuk kita nak kenal, untuk kita nak tahu sikit sebanyak tentang anak yatim. Kita jangan berasa saya. Hati boleh buat kita malam ni semua tina yatim ni. Kita letaklah tabung kita. Ataupun kita cegah kata, aku nak wis sebulan 100 kepada tabung anak yatim. Kena letak hati belaka lagu tu hari ni. Orang kampung Gelong Kubah malam ni ada berapa ratus buah rumah. Biar wis satu keluarga 100 kok. 100 kok. Bo cukup sebulan, wi kepada anak yatim, orang cara anak yatim 100 sebuah rumah. Orang cara anak yatim dia pergi bagi boleh berapa banyak anak seorang. Berapa orang dalam kampung Gelong Kubah ni. Maka pakak bagilah ahli kampung pakak wi penderma weh. Pakak wi batu weh ahli kampung. Insya-Allah orang sekampung akan masuk syurga belaka. Insya-Allah orang dalam kampung ni semua akan masuk syurga Allah Ta'ala belaka kerana cara anak yatim. Ning ingat molek amal raya. Apa ni konfa? Hak penting sekali dalam diri kita. Penting sekali nak ayat tak ada dah. Hak sedekah jariah. Oh, nak ayat tu lebih dari 100 lagi. Hani nak ayat kata. Sebab tu kita kena boleh belaka ibu-ibu ayah-ayah semua. Di kampung Gelong Kubah ni nak ayat tu. Kita macam mana kita nak masuk syurga belaka? Kita nak geno kita ni nak masuk syurga Allah Ta'ala. Di antara pilihannya apa nama? Ialah kita caralah anak yatim. We ada rasa tanggungjawab dalam hati kita. Untuk nak belakan anak yatim di dalam hidup kita. Kerana anak yatim ni tak ada dah. Nabi kita anak yatim piatu. Nabi kita dia rasa dah kesusahan jadi anak yatim. Sebab tu dia bersungguh sangat-sangat. Dia kena sangat-sangat. Sehingga dia kata siapa dia yang cara anak yatim, maka orang tu akan duduk bersama dengan aku dalam syurga. Hani Nabi bui tawaran kepada kita. Kalau kita nak masuk syurga tu noyak tu. Kalau tak saya masuk syurga nak masuk neraka belaka tak apa kita nak masuk neraka abawi. Pasal sedap je duduk dalam api. Halah tak ada apa. Ada ke apa tu? Ni amal dia royak ni kalau nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau nak masuk syurga daripada Allah Ta'ala. Tu keadaan kita hidup. Yang tak lama lagi Tuhan nak ambil roh kita dah.
Yang tak lama lagi Tuhan nak ambil roh kita dah. Kita nak mati dah. Kita nak tinggal dah kampung Gelong Kerba ni. Nak hidup mana? Nak hidup kubur di bawah tanah. Yang mana neser 2 putung di atas kepala kita. Hani nak ayat kata. Sebab tu kalau kita lamak-lamak benda ni, kita tak akan masuk syurga kalau kita tidak ada niat dalam hati kita nak bela anak yatim. Kita kena ada rasa tanggungjawab ibu-ibu, ayah-ayah. Allahu Akbar, tengok manusia ni. Tengok Tuhan dengan kita nak ayat tu. Benda lagu ni boleh masuk syurga dah. Benda lagu ni boleh masuk syurga dah. Pak kita saya apa 100 sebulan. Orang hak ada tu ya wi sampai 200-300 sebulan. Dia duk kerja cabut 300 sebulan wi kat anak yatim. Sebuah rumah. Satu keluarga. Kalau katalah kita tahu orang dalam kampung Gelong Kerba ni ada 300 buah. Allah, anak yatim hidup. Hani nak ayat kata. Ni cara kita hidup dunia untuk mengingati akhirat. Kita hidup dunia untuk nak mengingati akhirat. Bahawasanya akhirat duk lama-lama kita, duk lama-lama. Duk lama-lama, duk luik-luik kita. Duk luik-luik kita di hari ni. Marilah Pak Mak, mari Pak Mak. Tu akhirat duk panggil kita tiap-tiap masa. Malikil Maut 70 kali sehari semalam duk newa ke rumah kita. Tu nak ayat kata. Kalau kita lambat buat kebajikan, kita lambat sediakan bekalan-bekalan nanti kita terlewat. Kita akan pergi dengan jari 10 sapu tangan saja kita tak ada apa sekarang bekalan kita. Maka di sana siapa dia nak bela kita? Di sana siapa dia nak bela kita? Kita nak panggil siapa dia sana tolong kita? Paling kiri, paling kanan, tengok belakang depan tak ada seorang habuk. Kosong saja kita berada di alam barzakh lagi ke datang. Kecuali amalan-amalan yang kita buat di hari ini lah. Kalau kita dah sedekah jariah, buat masjid, buat tadika, buat balasah, alhamdulillah. Kita dah jaga anak yatim sehari 2 belum pada kita nak mati. Duit pitih kita habis belanja untuk anak yatim. Alhamdulillah, tak ada sia-sia di sisi Allah Taala. Apa yang kita belanja tak ada sesak wala sekuk pun ada tercatat dalam banci Allah Subhanahu wa taala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat. Peluang terbaik sekali nak ayat tu. Hani anak yatim tak ada dah. Beruntung bagi orang yang cara anak yatim. Tapi orang yang menipu anak yatim celaka dalam kehidupan dia. Orang tipu anak yatim, orang nyanyi ke anak yatim, orang ni celaka dalam kehidupan dia. Dia tak akan jumpa dengan keberkatan dan juga kesenangan dalam hidup dia. Apatah lagi dia mati esok Nabi kata masuk neraka. Masuk neraka nak ayat tu. Hani ibu-ibu nak ayat. Nah, kita malam ni nak ayat tu ni lah di antaranya. Apatah lagi yang mana Tuhan duk royak. Nah, yang mana Tuhan duk royak. Tetap anak 2 ibu bapa lagu tu lah. Kerana Tuhan Nabi suruh didik anak ni menjadi molek. Anak yatim dia tak ada tempat nak manja, tempat nak minta tolong tak ada. Kita ganti ayah dia. Kita ganti sebagai pelindung dia. Tempat doa ni satu pula. Dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Pun dia suka senyum. Aku tak sempat untuk nak menolong dia, ya Allah. Dia dah meninggal jadi mayat dah, ya Allah. Sekarang dia duduk di alam barzakh, ya Allah.
Membagilah nikmat dan rahmat sebanyak-banyak ya Allah. Kerana dia letihnya dulu ya Allah. Dia mengasuhku ya Allah. Dia didikku ya Allah. Dia peraku ya Allah. Ketika aku kecil-kecil dulu Allah. Ya Allah ya letihnya ya Allah. Ibuku tidur tak tidur ya Allah. Bila aku ni tak sehat ya Allah. Bagilah nikmat dan rahmat sebanyak-banyak ya Allah. Tu kita sebagai anak kena minta doa dua ibu bapa. Minta wi banyak. Minta wi banyak. Minta wi acak. Dimaki anak kita di hari ni, ibu-ibu, ayah-ayah, pocik-pocik. Dimaki di hari ni. Anak kita tengah-tengah duk besar ni, kita kena royak ke dia dah. Kerana budak learning dia tak reti. Budak learning dia tak padu. Bila kita mati esok, dia tak ingat kita. Bila kita mati esok, dia tak ingat kita. Dia ingat ke siapa tu? Dia ingat ke tu rosak dia. Kerana dia duduk hari-hari terosak ya. Tu ayat tu. Bila kita mati esok duk ingat kata rosak dia. Dia tak padu kali kita. Dia tak ingat kali kita. Ning anak kita di masa lalu ning ayat tu. Sebab di hari ni kita kena pesan ke anak-anak kita baru duk besar. Kita nak ayat hawa, mek, adik, kak, dengar ayah nak pesan. Dengar Umi nak besar. Dengar mama nak besar ni. Bila Umi mati, mama mati, ayah mati, we mati lagi akan datang. Ingat deh, kena berdoa kepada Umi, kena berdoa kepada we. Lepas-lepas mayat akak tangi minta. Sebagaimana Tuhan duk cerita dalam Quran. Tu. Sebagaimana Tuhan duk cerita dalam Quran tu. Tu. Tuhan duk cerita lagu mana? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma, Tuhanku, wi rahmatlah sebanyak-banyaknya kepada dua ibu bapaku dalam kubur. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia letih duk mengasuh duk perak aku ketika aku kecil-kecil dulu. Ni Tuhan ada ayat Al-Quran suruh anak tu berdoa dengan Tuhan. Minta rahmat dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana mek kita ni, kerana mek kita saat ni duk pera kita, duk didik kita dulu no ayat kata. Nah, duk didik kita dulu sekolah masa kita kecil-kecil dulu. Allah letihnya mek kita. Tak itu, letih dah mek kita. Letih lah, hari ni kita boleh tahu dah. Hari ni mocik-mocik, kak-kak, adik-adik kita semua ni. Hak mana ada tok lelaki boleh anak dah. Hak ada anak seorang, anak dua di hari ni, orang tina ni. Dia tahu rasa dah kesedihan nak ayat tu ibu mek dia dulu. Tekah dia jadi budak dulu, dia minta duit ke mek dia. Dia kata ke mek dia, dia masai ke mek dia, dia rejai kaki ke mek dia. Tapi mek dia tak beri duit dulu. Nah, mek dia tak dulu, dia tak puas hati lah. Hari ni dia jadi ibu dah. Hari ni dia jadi mak orang dah. Dia boleh rasa anak dia lagu mana hari ni. Setelah dia jadi ibu dah hari ni. Supaya itulah damai dulu nak ayat tu. Teka mek kita tak mati dulu, kita tak tahu. Teka kita budak-budak gitu, kita manja. Teka budak-budak gitu, kita nak turut heran kita. Bila tak boleh beli kereta plastik, guling tung-tung lah pasti. Tak dengar dah. Dia nak bedeh. Ini nak ayat kata, mek kita dulu malu muka. Mek kita dulu letihnya, duk mengasuh kita. Sebab tu dalam Quran ada ayat. Hamalatuhu ummuhu kurha. Wa wada'atuhu kurha. Tu dalam Quran ayat. Dalam Quran royak dua patah tu Tuhan ulangkan dua kali. Hamalathu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemung itu letih. Tu. Mek kita mengandung kita ni letih lah, letih. Letih sungguh-sungguh. Pas Tuhan royak betul tak?
Mek kita mengandung, kita kata letih tu betul tak? Hari ni kita rasa sendiri bila kita perut besar ke anak kita. Duk perut besar ke anak kita letih tak? Tu letih tak? Hari ni kita rasa sendiri di hari ni. Kita rasa sendiri di hari ni. Kata setara mana kita kandung ke anak hari ni kita letih setara mana, itulah Tuhan ada royak dalam Al-Quran. Sebab si anak kena terima kasih sangat-sangat kepada ibu bapa. Walaupun dia mati dah, sentiasa kita kena mendoa kepada dia. Kita kena doa kepada dia. Tuhan royak diri dalam Al-Quran tu. Kena doa. Hani nak ayat besar tak besar. Tu Tuhan ada royak kata hamalathu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kurha, makna penat dan letih. Tuhan kata mek kita duk mengandung perut besar kita ni penat dan letih. Pak kita mai kaji tengok sungguh tak sungguh. Orang jatuh tanya orang tino, hari dia mengandung lagu mana? Hari orang tino kita mengandung lagu mana? Bulan pertama lagu mana? Bulan pertama. Hok jatuh dia tak rasa. Hok jatuh dia tak rasa. Tapi orang tino dia rasa. Apa Tuhan ada ayat Al-Quran ni dia rasa. Tuhan kata ibu duk mengandung Pak kita tengok keadaan orang mengandung ke mana. Orang mengandung lagu mana? Bulan pertama. Lekat perut dah. Duk tegak. Tak ada tubik gapo kali nak mutah alung perut. Benda hak boleh makan tak boleh makan busuk belaka. Nak makan nasi, bau nasi busuk. Orang duk menanuk asak nasi tu busuk. Tu nak ayat tu orang mengandung. Orang mengandung mula-mula sekali busuk belaka. Kadang-kadang tidur dengan tu lelaki tolak tu lelaki duk jauh weh busuk weh. Tu lelaki kata lah mek musa ni aku mandi dengan sabun aku siap belaka dah. Bu kering tu kering ni hau busuk. Siungkan selimut tahu bak. Busuk ayat tu. Hani orang mengandung mula-mula. Benda nak makan siung-siung busuk dosa. Tak lalu makan kuru dah tua-tua. Hani nak ayat Tuhan royak ni betul keadaan. Tu. Bos apalah 4-5 bulan. Duk dia lah demo siap sungguh lah. Duk dia. Hatu keadaan hak Nabi, hak Tuhan ada royak dalam Quran. Hak Tuhan ada royak dalam Quran, lagu itulah. Tu. Ibu bila yang mengandung siapa 4-5 bulan. Siapa 4-5 bulan, Allah kau tarik lagi. Hani sebab orang hak Nabi hak Tuhan ada royak dalam Quran. Wagi kon. Kita jauh tak boleh hutan. Ya budak ni dia tak reti. Ya kita lari star, ya dengar tu tak riak dia masuk. Habis budak tak boleh tak mana. Dia mahir teramai. Pak kita orang tua tak reti benda ni.
Tuhan royak bila dah ibu ni mengandung kepada seorang anak sana tu, panggil penat, letih. Kurha, mana penat dan letih. Pas kita rasa sendiri hak Tuhan royak. Seorang ibu mula-mula mengandung ni, Allahu Akbar. Seksa sengsara nak ayat tu. Seksa sengsara di dalam kandungnya dia. Bila siapa 4 bulan. Bila siapa 4 bulan lagu mana? Siapa 4 bulan. Bila siapa 4 bulan, anak sifat dah. Anak dalam perut dia sifat dia gerak hidup. 4 bulan dia hidup. Bila hidup ni tak boleh tidur tengah hari pula. Siara tino. Bo acu nak jenera, anak dalam perut duk tendak, duk tenyai. Duk jet perut, nyuk buk. Ledo. Bo acu ngiring lek tu pula. Bo acu nak jenera, guk. Duk tenang dalam perut nak tu. Tak boleh tidur juga. Ni nak ayak keadaan. Apa tah lagi bila siapa 9 bulan tarak wak perut dah. Tarak dah 9 bulan dah. Maka Tuhan kata wa wada'athu kurha. Wa wada'athu kurha. Apa wada'athu kurha? Bila seorang ibu ni bila dia tu beranak, apabila dia bersaling kepada anak sana itu kurha. Apa kurha? Penat dan letih pula. Penat dan letih pula. Bila seorang ibu ni dia beranak, dia bersaling dah, si ibu ni kata, Tuhan kata kurha. Sani dia kata tika mengandung kurha. Bila beranak ni pula, bila bersaling ni pula, Tuhan kata kurha, iaitu penat dan letih pula. 2 kali Tuhan ulang dalam Quran kurha. Mana kata beban ni ibu ni 2 kali penat, 2 kali letih. Tetap anak ni nak besar sorang-sorang. Nak jadi manusia ni Allah penat. Duduk cerita bersaling dia baru. Cukup penat dah nak ayat kata. Ni. Tu. Sungguh tengok kaji tengok. Benda ni benda yang nyata dengan kita. Bukti yang nyata dengan kita. Bahawasanya keadaan orang mengandung, seorang ibu mengandung ke anak ni 2 tempat yang dia penat dan letih. Satu ketika dia mengandung mula-mula. Yang kedua ketika dia bersaling kepada anak dia. Bila dia beranak ke anak dia ni, satu kepenatan pula. Hak ni lebih lagi. Tak gitu, hak ni lebih lagi. Penat yang kedua ni lebih lagi. Yang mana Tuhan kata wa wada'athu kurha. Bila dah ibu mung tu beranak ke mung sana itu, saling ke mung sana itu kurha, iaitu penat dan letih. Tarak. Tengok orang beranak ke mana hari ni. Nanti kita nak keluar luk kita. Di saat-saat akhir yang anak kita nak keluar ke alam dunia, lagu mana? Bila orang tolak dah, orang tina perut besar masuk ke bilik nak beranak. Tok laki duduk luar, waris duduk luar. Payaban dia tolak siapa bilik. Masuklah bilik, banyak ramai duduk nanti queue. Duduk nanti giliran. Setawak tubik sore, tolak tubik. Tu setah tolak tubik sore, tubik dah saling siap beranak dah. Bos apa gia kita lagu mana? Payaban tolak kita masuk nak beranak, nak saling anak ni. Hati ni nak ayat Allahu Akbar. Hati seorang ibu ni pesan dah ke abang dia tadi. Abang maya hajat katik abang dia. Orang nak beranak hari ni nak pergi hospital ni. Orang nak saling ni hari ni. Abang semaya hajat ni doa katik sekali lagi deh.
Minta Tuhan lawi selamat dalam beranak ni. Takut bimbang kok mana-mana anak kita ko. Ambo sendiri ko. Bining pesan ke tok lelaki hari nak beranak. Bila payaban tok belaka siap belaka dah. Jeng kaki belaka dah. Jeng kaki belaka siap belaka dah. Kaki duk noneng belaka dah siap belaka dah. Buka jalan siap belaka dah. Mulalah payaban kata kena. Hai cai lek-lek nah. Suruh nyawa wi panjang-panjang tu. Jangan duk fikir kau mana-mana sebai-sebai. Tu ingat molek. Apa ni payaban royak lah tak lagi ngemak deh. Terang deh. Kita duduk dia lah. Kita ni nak royak tu orang Tino, ibu seorang ibu nak saling ni. Payaban pun royak. 1, 2, 3. Tak tubik sekaligus. Tak tubik. Payaban kata pula 1, 2, 3. Tak tubik lagi baru 2 kali. Tu nak ayat seorang ibu nak saling nak beranak tu. Tu baru duk terai je baru. Kadang-kadang tu nak ayat tu hari kita nak beranak. Seksonya anak nak tubik sorang-sorang. Uang dia tak apa duk luar. Duk isap rokok luar. Duk isap rokok. Uang dia tak apalah. Mek dia nu duk beremak datang. Lai bilik beranak. Tu nak ayat. Bergantung kemah. Bergantung kemah duk beremak tu. Payaban kata ikti nah, ikti. Hacai lelek nah. 1, 2, 3. Allah, muka sepuh ayat ngerang dah. Baru tubik nak royak anak sorang nak royak tu. Hani ความทรมาน Hak Tuhan dok royak kata wa wada'atuhu kurha. Bila ibumu saling kemung saat itu, hal keadaan kamu ni penat dan letih. Hani nak ayat tu. Tu kalulah tubik anak dengan selamat. Bila tubik anak dengan selamat, alhamdulillah. Tak ada dah besar nikmat. Banyak mana orang mati dengan beranak. Banyak mana orang beragai dengan sebab beranak. Kadang-kadang 2 beranak tubik mak saja ya anak mati. Kadang-kadang tubik anak selamat tapi mak mati jadi mayat. Ni nak ayat tu orang saling di hospital, saling anak nak ayat tu. Tak kira dah dalam hospital mana pun lagu tu lah. Tu keadaan kita. Tu keadaan yang Tuhan dah royak kata anak dengan dua ibu bapa ni. Ni anak dua ibu bapa ni. Sebab tu mu jangan deraka. Mu tak boleh deraka kepada ibumu dan bapamu. Kerana mu nak hidup permulaan lagi dah tika mu duduk dalam perut ibumu lagi dah. Ibumu duduk bela sampai 9 bulan mu tubik ke alam dunia. Tu nak ayat tu. Tidak Tuhan tak royak lah. Hamalathu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemung sana itu kurha, penat dan letih. Wa wada'atuhu kurha. Dan ibumu saling kemung sana itu kurha, iaitu penat dan letih juga. Ni budi yang paling besar sekali Tuhan takwi deraka. Tuhan takwi deraka. Tuhan takwi deraka kepada dua ibu bapa ni dah. Apatah lagi orang hak caping dalam beranak lagu mana? Mati ibu, seorang ibu mati. Lekat kebundi, lekat uri, lekat sok, tak kira lah. Dan nak jadi mati, dia ada plat ke mana-mana. Tak ada jaga. Payabah mari bisik ngawih kata kena. Mati dah mak. Anak dah tolong tapi mak mati dah. Kerana tolong anak telajak jadi
Jadi ibu kat lum. Tu. Tak ada nyawa ibu, tak ada tolong ibu, mati ibu. Cuba tengok seorang ibu gada nyawa bila nak beranak ke anak seorang. Bergada nyawa noyak tu. Hani keadaan susah hak tu ada royak dalam Quran ni. Pak kita mari sampailah orang hak kena sungguh tanya orang Tino hak yang beranak lagu mana ke anak. Sabit seorang ibu bila anak dia besar dah. Anak duk mosa mosi moha mohuk dah. Bila deraka kepada ibu teriak selalu dah. Bila anak lawan mulut jawab mulut mek dia teriak selalu dah. Mulut saya nak kata ke anak tapi teriak. Sedihnya anak. Mek kata setara ni lawan mulut dah. Mek suruh goning tak sedah. Tak ingat ke mek dulu lagu mana nak pergi besar demo. Mek habis-habis bela demo. Hari mek beranak demo tahu ke dak, mek dekat-dekat nak mati. Mujur tu hai taruh lagi. Demo nak boleh besar tegak weh, minta duit kau mek semua. Mek tak ada duit, demo tak percaya, demo teriak. Mek jauh malu dengan orang nak ayat tu. Dia demo nak kereta pasti, mek kau ayat tak ada duit, tak say, berguling-guling, kena beli juga, kena beretam mek. Duit ada sikit nak buat beli beras tak dengar dah. Nak buat bayar harga api elektrik tak dengar dah. Nak apa yang dia nak. Ni mek kena teruk heret demo belaka. Tapi demo besar insya-Allah ni ya rangwan demo nak wi komek. Ni ya budi demo nak top 10 komek lagu ni ya. Perangai lagu ni ya ni. Allah amak mek bila nak pakai jasa demo. Bila mek nak boleh pakai jasa demo, nak minta tolong demo. Mek sakit urat, mek sakit, mek demam, nak suruh Allah air kepala mek, nak suruh pecek beti-beti sikit Allah Taala kata dah, masa catung dah, jalan rejal atas dah. Haning ibu-ibu nak ayat tu, anak itu. Ingat hari ni kita jadi ibu tapi dulu kita jadi anak. Ni keadaan budi besar terhadap yang mana Tuhan duk cerita dalam Quran. Haram kita deraka dengan apa? Bukan haram dah, haram. Apa tu? Tak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak masuk syurga. La ilaha illallah. Ni ayat kita kena jaga sekali ibu-ibu ayah-ayah ayat tu. Ni kepentingan ayat tu anak terhadap dua ibu bapa. Sebab tu di antaranya anak-anak yatim kita kena padu. Karena dia tak ada ayah. Dia tak ada kemudi di dalam hidup dia. Dia hidup tak ada steering. Orang nak bawa dia tak ada. Sebab tu kita pakat fikir, pakat lagu mana nak jadi dia anak yang soleh. Anak yang soleh. Nak buat lagu mana? Sebab itulah kita di hari ni kita nak cari jalan ibu-ibu ayah-ayah. Ni besar sekali nak ayat atau kita di hari ni. Kita kena sedar anak-anak kita. Kita kena sedar adik-adik Cina kita. Kita kena sedar adik-adik lelaki kita. Wairun kita. Kata ibu bapa kita tak boleh deraka. Tak boleh deraka lah dua ibu bapa kita. Kerana dua ibu bapa kita ni huacai kita dah. Huacai kita tak ada dah. Kerana kita berhutang budi besar kepada dua ibu bapa kita. Ni ngaya. Pak kita nak boleh besar ni mek kita mengasuh Allahu Akbar. Malai-malai ni nak ayat tu duk riba. Duk kepong kita, duk dukung kita. Kadang-kadang pukul 2 tak tidur lagi kita duk teriak. Kita teriak tengah malam. Kita demi ke mek kita tak tidur, duk ulik kita. Pukul 2 malam orang tidur belakang dah. Mek kita tak tidur kerana kita sakit, kita demam, kita gapo. Kadang-kadang mek kita makan nasi. Baru mula suak 2 mulut ya. Kita teriak duk landu, hungar gi landu. Hungar gi dalam landu, kocok nak kita tidur seni. Mari makan pula. Ni keadaan mek kita nak ayat tu masa dia mengasuh. Nak bela anak sampai tangga tu. Tu sebab itulah kita kena ingat besar dosa.
Sebab tu dalam hadis tadi hamba bacanya, pak golongan manusia aku liwalidaihi, anak yang deraka kepada dua ibu bapa dia. Hani ibu-ibu ayah-ayah di hari ni nak ayat tu. Kita kena utamakan dalam hidup kita anak cucu kita di hari ni. Kita tak banyak hari dah, kita nak kembali dah. Kita tak banyak hari dah, kita nak pejam mata nak masuk ke alam barzah dah. Tapi kita nak tinggal anak-anak kita hidup di alam dunia ni lagi ni. Dia ni masih panjang lagi dalam kehidupan dia. Hari ni kita kena nasihat ke dia. Hari ni kita kena royak hargai dua ibu bapa. Bila kita mati esok, we ingat kata dia kita. Royaklah ke anak kita. Dewa mati, demamu mati ni. Mu doa kata ke Tuhan kepada ayah, kepada mak ni. Hidup dalam kubur ni. Mu tolong kata hata-hata doa-doa nak royak tu. Ha tu. Nak royak tu kita hari ni. Kita kena royak, kita kena royak. Nah, kita kena royak nak royak tu. Pasal apa? Pasal dia tahu di awal-awal lagi dah. Pasal kita nak dia tahu di awal-awal lagi. Bahawa besarnya budi dua ibu bapa terhadap anak. Nah, tu terhadap anak. Anak kena tunaikan kebaikan kepada dua ibu bapa. Anak kena tunaikan kebaikan kepada dua ibu bapa dia. Walaupun ibu bapa dia duduk dalam kubur dah pun. Kena buat kebaikan kepada dua ibu bapa dia. Pergi ziarah kubur ke, pergi duduk dah kubur. Tak kira lah hari Jumaat ke hari Selasa ikut boleh berlaku. Bukan nanti pagi Jumaat. Bukan nanti pagi Jumaat. Ikutlah pagi mana pergi dah kubur ayah kita, mak kita. Baca kulhu hati ke mak kita. Baca Fatihah hatta ke dia kata, ya Allah itu aku sapalah Fatihah aku kepada ibu bapa aku. Ya Allah sapalah kul huwallah dosa ayah kita, cik kita. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya. Tuhan aku ampunlah dosaku dan dosa dua ibu bapa aku ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berilah rahmat pada dua ibu bapa aku sebagaimana dia mengasuh aku ketika aku kecil-kecil dulu. Ketika aku halus-halus dulu, dia mengasihi aku, dia mengasuh aku, dia pera aku ya Allah. Letihnya dia ya Allah. Aku tak ada nak balas budi ya Allah, dia mati dah ya Allah. Lah ni dalam kubur ya Allah. Aku baru besar ya Allah. Aku tak ada nak pera dia. Aku tak ada nak cara ke dia ya Allah, dia mati dulu lagi lah mek kucikku ni ya Allah. Aku sekadar minta padamu ya Allah, mu bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada cikgu mekku dalam kubur ya Allah. Aku tak ada nak balas budi dia ya Allah. Dia pera aku ya Allah dulu, orang dia royak, orang kampung dia royak. Dia dukung aku hingga sampai nonoh pinggir-pinggir dia. Dia dukung aku, dia dekat aku, dia sayang kat aku sampai dia tak tidur malam-malam. Kita kena doa dengan Tuhan. Kita kena doa dengan Tuhan banyak-banyak. Hani keadaan kita no ya ibu-ibu ayah-ayah. Tu. Hani budi kita ni. Ya titik sekali daripada anak. Titik permulaan kita daripada anak-anak. Nak bolehkah kita besar sampai ke hari ni ibu-ibu ayah-ayah. Tak ada dah. Tak ada dah nak ayat budi besar kali. Sebab tu Tuhan ada ayat dalam Quran dia apa? Ridallahu wa apa Nabi dia? Ridallahu wa biridal walidain. Ada walidain. Tuhan nak redha ke seseorang tu. Tuhan nak kena ke siapa-siapa. Ridal walidain. Terhati di atas redha dua ibu bapa. Tengok Tuhan royak. Tengok Nabi royak. Tengok Nabi royak. Jadi Tuhan nak kena ke siapa-siapa
Tuhan tengok dulu siapa dia hak ibu bapa dia kena. Hak mana orang tu ibu bapa dia kena, Tuhan pun kena. Tu ayat tu. Kalau ibu bapa dia tak kena orang ni, ibu bapa dia supah, Tuhan pun supah. Ayat tu besarnya ibu bapa. Hani ayat. Tu ayat ridallahu wa biridal walidain. Tuhan nak sayang kita, dia tengok ibu bapa kita sayang tak kita. Kalau ibu bapa kita ni benci kita, Tuhan pun benci juga. Kalau ibu bapa kita sayang kita, maka Tuhan pun sayang kita. Ni nak ayat Tuhan ni besar sekali dengan dua ibu bapa. Ha ni ibu-ibu ayah nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu. Allahu akbar. Besar nak ayat tu. Pak kita di hari ni apa nama? Sebab tu kita tengok hari ni kesian kepada adik-adik warung kita. Hatu keadaan kita. Keadaan kita hidup dunia ni ialah terhati di atas redha dua ibu bapa. Banyaklah di antaranya yang Allah Ta'ala melia seseorang. Yang mana Allah Ta'ala melia seseorang hamba dia saat itu terhati di atas kemuliaan dua ibu bapa dia. Kalau ibu bapa dia duk nyupah ke anak dia, Tuhan pun laknat kepada anak dia. Tidak. Kalau ibu bapa duk laknat, duk nyupah dengan anak dia, Tuhan pun dimakilah. Tuhan laknat orang tu nak ayat tu. Sebab tu orang deraka dua bapa, orang ni panggil orang hidup tak jerejak dalam dunia. Hani tengok. Orang hidup tak jerejak. Orang tidak ada keramat atas dunia. Bahkan Nabi kata Tuhan bayar kis selalu dah. Nabi dalam hadis Nabi royak. Dalam hadis Nabi royak kata orang deraka dua ibu bapa, Tuhan bayar kis atas dunia lagi dah, belum pada nak mati. Apa maksud bayar kis? Yang ni Tuhan tunjuk atas dunia lagi dah orang ni susah sampai bila-bila. Hidup tak jerejak, hidup tak aman damai dah. Ni Tuhan bayar kis. Banyak dah kita tengok dalam dunia. Banyak dah kita tengok di dalam kampung-kampung. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Lepas cik dia mati, mak dia mati, dia tak jaya dalam kehidupan dia. Hak tina kalau dia berlaki tak tekak tu lelaki tahu ke mana tah. Hak jatah kalau dia bini kalau duk rumah tangga dia tak kelecak tukar panggah habis licin. Buka kedai apa nama jai habis licin. Bergerak habis licin. Apa panggil hidup tak berjaya dunia dan akhirat. Hani ingat molek lah. Ada seorang sahabat Nabi nama Alqamah. Ni apa nak royak wi pakat dengar. Ada seorang Nabi nama Alqamah. Dia ni duk semaya balik belakang Nabi semua. Duk semaya balik belakang Nabi. Alqamah ni sahabat Nabi duk semaya balik belakang Nabi semua. Satu hari Nabi tengok Alqamah tak ada. Nabi paling lepas semaya tengok Alqamah tak ada dalam saf. Lalu itulah Nabi tanya, sahabat-sahabatku, Alqamah ke mana ni tak ada ni? Aku tengok ni banyak hari dah tak ada ni. Seorang sahabat royak, ya Rasulullah, baru ni aku tahu Alqamah ni dia jatuh sakit. Kemudian aku pergi ke rumah dia. Dia sakit ni. Dia sakit ni ya Rasulullah. Aku tengok pelik. Nabi kata pelik kena. Aku suruh mengucap tak boleh nak mengucap. Aku suruh mengucap tak boleh mengucap ya Rasulullah. Tu ayat tu. Aku suruh mengucap tak boleh mengucap ya Rasulullah. Nabi bila dengar lagu tu lalu akak punggung pergi rumah Alqamah. Ha tu.
Nabi pergi rumah Alqamah sekali dengan sahabat, sekali dengan Saidina Umar, sekali dengan Saidina Abu Bakar. Pergi siapa rumah dia? Pergi siapa ke rumah dia? Nabi masuk pergi ajar mengucap La ilaha illallah. Duduk dia. Tuai sakit teruk dah. Tuai sakit teruk Alqamah. Dusta Nabi ajar pula La ilaha illallah. Tak boleh kata. Nabi kata pelik Alqamah. Nabi dia dengar tengok. Nabi panggil bini dia. Bini Alqamah maristah. Maristah. Bini dia pun mari masuk. Apa ya Rasulullah? Aku nak tanya, Alqamah ni ada lagi ke mek dia, cik dia? Alqamah ni ada lagi mek dia, cik dia? Kata di bini dia, cik dia tak ada lama dah ada mek dia. Mek dia ada lagi, cik dia tak ada lama dah mati dah. Oh. Lepas tu mek dia duduk mana lah ni? Mek dia duduk mana ni lah ni? Bini dia kata duduk lenung. Jauh juga duduk lenung kata. Oh tu. Mek dia duduk apa orang? Duduk sore-sore lah. Ya. Tak apa. Nabi kata Umar, cugi turut sikit mek dia mari sini. Royak atas aku suruh mari. Umar pun selalu turun tangga nyok gigi siapa tanya orang. Mana mek Alqamah? Mana mek Alqamah? Orang pun royak lah. Orang royak ke dia. Kata tu rumah Alqamah tu, rumah mek Alqamah tu. Dia masuk pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mek Alqamah pun waalaikumsalam. Dia pun masuk tanya. Ni kau mek Alqamah ni? Ya. Apa kerja ambo ni mari turuk. Ambo ni mari nak royak ke mocik. Mari turuk mocik. Alqamah dah sakit lah ni mocik. Anak mocik nama Alqamah ni dah sakit mocik. Dah sakit teruk ni. Lepas tu Rasulullah mari duduk rumah dia tu. Lepas tu Rasulullah pesan kat ambo ni suruh royak ke mocik. Suruh ajak mocik pergi den. Di rumah Alqamah. Ambo mari royak ni. Mek dia terkena. Malah. Tak sih. Sikit-sikit bining. Umar pun kelik. Kelik nyok siapa bang Alqamah. Nabi kata, mananya Umar? Mek dia. Maka Umar kata, ya Rasulullah, mek Alqamah tak si mari ya Rasulullah. Aku dengar-dengar ni dia marah. Aku dengar jawab dia ni marah Rasulullah. Tu. Aku dengar jawab ni marah ya Rasulullah. Nabi kata, gini semula. Munggi royak ke dia. Kalau dia tak mari, royak Rasulullah nak bakar Alqamah. Rasulullah kata, Rasulullah nak suruh sahabat wa mari kayu api nak bakar Alqamah. Umar pergi sterik pula. Nyok siapa? Pergi bui salam pula. Mocik, hamba mari ni yang kedua dah. Rasulullah suruh pergi. Malah tak sih. Sikit-sikit bining. Tak leh mocik. Tak sih. Kalau tak sih pergi, Rasulullah kata kena. Dia nak suruh sahabat-sahabat ambil kayu api. Rasulullah nak bakar Alqamah. Bunyi kata nak bakar, akak punggung nyok pergi selalu dah. Pergi selalu dah. Mek Alqamah saat ni seorang sahabat Nabi. Nyok pergi siapa rumah Alqamah, naik rumah Alqamah. Duk nyetok tepi Nabi. Nabi tanya, ni kau mek Alqamah? Ya. Mocik, amo nak minta mocik hari ni dengan besar hati.
Dia kata, apa ya Rasulullah? Amo nak minta makcik halalkan semua kepada Alqamah. Apa kata Alqamah duk terlekat dengan makcik? Ya makcik duk pera dia, air susu makcik duk pek dia ni masa kecil. Jasa-jasa makcik pada dia, minta makcik halal lah kepada dia. Kerana Alqamah ni tak boleh mengucap makcik. Amo rasa ni dia ni deraka ke makcik ni. Kata di mek dia, ya. Deraka kat aku. Dia tak padu aku, dia hambat aku duk sore-sore. Dia duk dengan bini dia ya. Apa-apa dia beli ke bini dia, tak beli kat aku. Muris selalu dia tu. Sikit-sikit bining, aku ni duk gerak cari makan. Orang-orang, ni nak ayat tak orang deraka duk apa. Macam tak? Anak ada tak padu duk apa. Ibu apa dia cari minta sedekah ke kampung nak ayat. Orang duk makan je. Anak ada tapi tak padu. Ning Alqamah nak ayat tu. Teriak mek dia. Aku tak halal. Nabi kata kena itu mek Alqamah. Moci kena halal. Kalau moci tak halal ke Alqamah, amo nak bakar. Amo nak bakar Alqamah. Nabi kata gitu, dia dengar di mulut Nabi kata sendiri. Dia kata kena, aku halal segala-gala air susu aku. Yang mana aku duk pek Alqamah di masa kecil sampai dia besar. Yang mana aku duk bui makan ni sampai besar. Nabi ajar Alqamah, la ilaha illallah. Baru Alqamah kata kena, la ilaha illallah. Duk stay ya. Mati selalu Alqamah. Mati selalu dah habis nafas dah. Nak royak kita kata ning lah orang deraka dua ibu bapa. Siapa dia deraka dua ibu bapa dekat nak mati dia tak boleh mengucap noyak tu. Haning Alqamah ni noyak tu. Sebab ni sebagai contoh dan tauladan kita tak ada dah. Kita hidup dunia ni paumai kita ada besar kali ibu bapa kita. Tak ada dah kita kena bela dua ibu bapa kita. Tu ada ya imma ya bulughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid janāhadz dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Tu di antara ayat-ayat yang Tuhan ajar kepada anak supaya buat baik, supaya berbuktikan kepada dua ibu bapa selama dia berada di alam dunia, bahkan bila dia sampai di akhirat pun Nabi suruh kita berbukti kepada dua ibu bapa secara menziarahi kubur dan hatalah doa-doa. Nabi kata dah hadis. Hani ibu bapa nak ya tu. Sebab tu kita besar di hari ni. Nah, di hari ni besar sekali kita di hari ni ialah titik berat kepada anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Titik berat tetap menjadi anak-anak yang kita yang soleh. Jadi tak deraka kita, boleh jaga kita dan kita tua esok. Sebab tu Tuhan kata wala tanharhuma, jangan buat kasar kepada dua ibu bapa. Tuhan larang tak siri kita buat kasar kepada dua ibu bapa. Hani ayat Tuhan tak siri kasar, buat kasar dua ibu bapa. Kita kena beraluh dengan dua ibu bapa. Jangan buat kasar kepada dua ibu bapa. Tuhan larang dah. Lebih-lebih lagi cik kita jadi amapa. Mek kita jadi amapa. Tak boleh gerak dah kita sebagai anak. Kita sebagai anak ni nak tu. Kita kena suak nasi mek kita, suak nasi mek kita. Kita kena mani mek kita. Mek kita nak berak, nak kecing, kita nak kepong, kita lubek. Jangan buat kasar kepada dia. Jangan bahasa cemuh dengan dia. Jangan dia rembah dia di lubek. Ada setengah anak nak tu bila dia malah dia ngepek ke mek dia. Allah Datuk ni kau makan banyak nak berak pula dah. Ni nak tu anak jerkah pada ibu bapa. Mek kita tak boleh gerak mana dah jadi amapak dah. Jadi lembek dah nak tu. Dia tupai anak. Anak dia suap nasi nak tu. Ni keadaan kita nak. Dulu ya pera kita. Hari ni kita kena pera dia. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff. Bila dia tak mati lagi, dia nak tupai kita bila dia tua, kita kena berbuktikan kepada dia
buat kebaikan ke dia, tolong dia, suap nasi ke dia, kepong dia, selimut dia, mandi dia, basuh berak dia, basuh kecing dia. Jagalah sampai dia akhir hayat. Siapa dia mati, hari dia mati, kita mandi dia, anak mandi dia, nak jatuh. Ibu kita kena sayang, cik kita kena sayang. Ni keberkatan dalam hidup kita tak ada dah. Hani kita orang Islam, ni neutang hak Islam nak jatuh kita dengan dua. Boleh tahu, mak kita boleh tahu. Jangan tahu, busuk hanya setara mana dia tak tahu. Ni Islam ajar kita lagu tu lah. Begitulah dua ibu bapa anak dia lagu tu lah. Anak pikan setara mana, tepok tak ada kaki sebelah ke, dia siung anak dia. Dia dukung anak dia, dia sayang anak dia. Ni dua ibu bapa. Sebab tu anak jangan duk hina kepada dua bapa. Jangan duk kata hudur dua bapa, tak ada keberkatan. Orang wak khenak dua bapa, neraka dua bapa. Wak dua ibu bapa noi cai, sia cai dengan kita, kita akan terjun neraka nak ingat molek. Anak terjun neraka nak ingat dah. Tuhan marah, manusia marah. Semua laknat kepada anak yang neraka dua bapa. Ha, itulah ibu-ibu ayah-ayah di malam ni hamba rasa setakat itulah. Hamba boleh royaknya ni kepentingan ayat tu. Ha, kita mendidik anak kita. Lebih-lebih lagi ialah kita padu kepada anak yatim. Anak yatim yang tidak ada ayah. Kita nak pakat padu belaka. Kita kena ada gapo, siapa dia ada duit pitih, bantulah. Lebih lagi bulan Ramadan nak siapa ni ingat molek. Anak yatim ada di mana pergi hala ratik tepung petai-petai. Beli ratik sekarang we ke dia. Dia ni beli ke dia nung, dia tu beli ke dia nung. Pakat-pakat beli hala lah. Hari raya pakat sedekah ke duit dia 20 ko sore. Allahu akbar. Tak ada dah kita nak ayat tu. Nabi kata dah, siapa dia cara anak yatim duduk sekali dengan aku dalam syurga esok. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Hani nak ayat ibu tak ada dah. Ha, ni hasrat yang kita hidup dunia, yang kita nak sekali ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan yang mencapaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sebab tu tak ada dah. Ha, inilah ibu-ibu, ayah-ayah, marilah kita sama-sama membantu kepada anak yatim atau kepada orang-orang miskin ataupun kepada orang yang kurang berupaya. Nah, orang memang ukat panggil. Orang doi ukat. Kita tolonglah, tak kira lah. Anak yatim ke, miskin ke, orang yang hala bantuan, hala tangan untuk menerima bantuan, kita halalah gapo sumengi daripada kita. Ha tu insya-Allah kita akan berkat hidup dunia dan akhirat. Ha tu lebih-lebih lagi Tuhan sayang kita, Nabi sayang kita, manusia sayang kita, para malaikat sayang kita. Tak ada kita berharga, kita tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, maka setakat tu malam ni, sekiranya ada kesilapan sikit sebanyak dalam ucapan mu daripada awal ke akhir, Amba minta maaf banyak-banyaklah kalau ada terkasar bahasa ke. Kerana malam ni memandai kepada suasana saat ni tu, panggil hujan dah kita dah. Hujan sikit nak ya. Kalau kering ni alhamdulillah lah. Kita tengok. Kalau keadaan kering tu Allah comel sekali lah. Ni apa ni? Ni ada soalan ke apa ni? Saya anak perempuan. Boleh. Orang Tino boleh. Tak ada kena-kena. Zerah lah. Zerah lah kubur tak ada apa. Orang jatuh pun boleh zerah kubur. Orang Tino sama telah. Boleh juga. Hanya orang Tino ni mengelak daripada orang jatuh. Nampak tak? Nak ayat cara ni. Kalau kita tahu hari Jumaat orang zerah kubur lek pagi kita wi orang jatuh. Gitu tak? Lek pagi kita wi orang jatuh penuh zerah kubur lah. Boleh betul kita orang Tino penuh. Orang Tino tak ada gapo. Sabik amba dah tengok. Amba dah cari hadis-hadis Rasulullah. Dah cari orang-orang alim ulama dah tafsirkan duk bui huraian tentang ziarah kubur ni. Didapati tak apa harus bagi orang Tino.
Harus. Amo tengok dalam syarah untuk apa ni ulama Saudi Arabia. Duk bahas tentang dia duk kecek tentang ziarah kubur. Tak ada gapo. Boleh ziarah. Sampai amo duk dengar orang duk tak boleh ziarah kubur ni orang tinggal. Amo tak reti kok. Bukan zina dak, orang jatuh pun tak boleh juga, ada setengah-setengah orang jatuh tak boleh ziarah kubur. Ia kau tak boleh lagi. Tapi hak bertemu ni boleh, jatuh boleh, Cina boleh. Ni ulama Saudi ni, amo buka dalam klik-klik. Ulama Saudi 2-3 orang. Tokoh-tokoh orang dipanggil Wahabi tu. Apa dengar je sarah. Boleh be. Dia dah bahas hadis apa? Hadis Siti Aisyah pergi ziarah kubur Baqi'. Lepas tu Nabi tengok Aisyah ziarah kubur Baqi', Nabi ajar doa. Nabi tolong ajar doa ke Siti Aisyah suruh baca. Nabi tak ada larang dak Siti Aisyah. Hani dalil kata orang Tino pun boleh ziarah kubur, tak ada gapo-gapo. Tapi jangan duk gelewak dengan orang jatuh. Tekah orang jatuh ziarah tu tak pergi lagi kita. Tu nak ayat tu. Memanglah apa panggil ikhtilaf. Pecampur gaul ni tak comel dalam Islam, tak disuruh oleh Islam. Islam tak menggalakkan benda ni. Tidak. Islam tak menggalakkan benda ni. Tak boleh campur gaul ni. Kena suku-suku, tino-tino, jatuh-jatuh, tak ada gapo. Tu nak ayat tahu pada malam ni. Itulah lebih kurangnya.